akan kita tanya, ada berapa duit simpanan, ada berapa kan duit raya hari tu ke apa. Okey, sekarang Umi Abi nak bagi ni untuk bantuan orang banjir. Kan ada nak bagi tak sikit. Tak, kadang-kadang kita boleh tengok anak ni kan dengan laju jawab, tak apalah Umi. Kita kata jangan. Bagi walaupun sedikit. Sebab apa? Walaupun kita kata itu adalah sunat kan, bukannya wajib, tetapi kita tidak mahu anak kita ini terbelenggu dan mereka merasakan itu baik bagi mereka. Macam firman Allah itu, bakhil itu baik bagi mereka. Bagi tahu mereka, jangan ada sikap begitu, bimbang kita sampai peringkat ada penyakit bakhil, ia boleh merosakkan diri kita, dunia dan juga akhirat. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, semoga bermanfaat perkongsian pada kali ini. Kita menceritakan tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga, masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Dan antara sifat kehebatan beliau adalah seorang yang sangat dermawan dan seorang yang sangat berani di medan perang mempertahankan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran yang bermanfaat untuk kita jadikan perubahan. InsyaAllah. Mohon maaf salah dan silap kekurangan. Terima kasih pada DJ Yati dan para pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, moga-moga Allah lunakkan hati kita dengan sedekah, dan dengan sedekah itu melunakkan kita untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah untuk perkongsian pada minggu ini. Minggu depan insyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum sekali lagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kita tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti, tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi nasib. Bangkitkan semula harapan kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Musibah itu hikmah. Dapatkan buku
buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-62046388 atau 389 untuk maklumat. Sempena sambutan Hari Malaysia, IKIM akan mengadakan jualan diskaun 40% bagi buku tahun 2016 hingga 2021 hanya pada 16 dan 17 September 2021 sahaja. Layari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Jangan membaca sampai koma, tetapi bacalah sehingga titiknya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujib da'watal muttarrin, rahman ad-dunya wal akhirah. Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujib da'watal muttarrin, rahman ad-dunya wal akhirah, wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni, anta tarhamuni farhamni, birahmatin tunini biha an rahmati man siwa. Serta
Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Kepada rakan pendengar, terima kasih kerana terus bersama Yati menerusi Aspirasi 10.1 edisi Jumaat hari ini. Telah pun sama-sama kita ikuti rancangan tarbiyah. Bagi yang terlepas dengar nak belajar bagaimana sebenarnya nak menjadi orang yang dermawan, jom dengarkan kembali, tonton kembali di FB IKIM FM maupun di YouTube channel IKIM. Dan untuk anda rakan pendengar, Yati nak ajak untuk sama-sama anda ikuti sertai peraduan Inspirasi Negaraku untuk anda memenangi hadiah yang berupa hadiah eksklusif berupa produk daripada Marvel Care, Meshu, Azima Care serta voucher pemeriksaan kesihatan sumbangan Hospital Pakar Islam yang berkonsepkan Hospital Mesra Ibadah, memberikan perkhidmatan rawatan dan kesihatan dengan charge yang berpatutan. Caranya mudah saja, muat naik video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan juga warisan negara dengan caption yang menarik di Instagram dan juga Facebook anda beserta tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku muat naik di Instagram dan juga Facebook anda. Sambil-sambil itu follow juga Instagram ikim.my dan juga Facebook IKIM FM. Nak maklumat lanjut layari www.ikim.my www.ikim.my. Dan untuk anda rakan pendengar, kita akan teruskan lagi perkongsian kita. Kalau tadi kita ikuti tarbiyah, kejap lagi kita ada tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk kita mentadabbur surah At-Tin. Jom kita sama-sama, bukan sekadar buah tin dan zaitun saja disebutkan di situ, tapi banyak lagi perkara-perkara yang kita kena belajar untuk kita menang dalam kehidupan, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Awal kalam dengan salam, buat junjungan khairal anam, dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Lembaran sirah pun berperi, riwayat insan yang terpuji, bersalah silah para nabi, keturunan Quraisy yang molek pekerti. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Ya Muhammad, penutup sekalian nabi, penyampai risalah suci, Islam agama yang diredai. Dari gelita jadi cahaya, dari derita jadi bahagia, kerana dia membawa rahmat, kerana dia jua pemberi syafaat. Itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Ya Muhammad, penutup sekalian nabi, penyampai risalah suci, dia pembela di masyar nanti. Muhammad huwa khatimun nubuwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna. Dia tauladan utama, sunahnya jaminan syurga, berlandaskan wahyu yang maha esa. Wa imma cerca ataupun hina, hatta dihunus pedang kufar durjana, namun baginda beralat tiada, kena percaya Allah tetap bersamanya.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan, iaitu mentadabbur isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Manusia perlu melakukan tadabbur dengan meneliti dan menghayati isi kandungan Al-Quran secara mendalam agar petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu dapat memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula April ini, ikuti rancangan tadabbur bersama penyampai anda Nur Hayati Paradi dan tetamu Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Setiap Jumaat pukul 11 pagi. Teguhkan iman dari suluh hada Al-Quran dalam rancangan tadabbur di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Salam Jumaat juga untuk anda. Sekali lagi kita bertemu menerusi rancangan tadabbur untuk bersama kita mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Dan alhamdulillah hari ini sekali lagi kita bawakan pada anda rakan pendengar Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk bersama dengan anda menerusi rancangan tadabbur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami sekali lagi. Dan hari ini Ustaz akan mentadabbur surah At-Tin. Sebelum Ustaz nak mentadabbur kupas satu persatu, insya-Allah, akronimnya At-Tin itu sendiri, kita nak mulakan dengan sedikit mukadimah tentang surah At-Tin ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Puan Hayati Paradi selaku penerbit segmen tadabbur seluruh para tetamu 9 Safar Jumaat yang diberkati, alhamdulillah kita bersama dengan surah antara surah yang pendek di dalam Al-Quran tetapi syarat dengan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan surah yang ke-95 di dalam Al-Quran, mempunyai hanya 8 ayat. Dan menariknya Allah memulakan surah At-Tin dengan 3 sumpah. Ya, Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun dalam satu ayat. Kemudian Allah bersumpah dengan Tur Sinin. Allah sebut nama tempat yang bernama Tur Sinin. Dan Allah sebut yang ketiga, Allah bersumpah dengan lokasi yang ketiga, iaitulah negeri yang diberikan keamanan. Jadi kita perlu berbincang insya-Allah apa kena mengena isi kandungan surah ini dengan 3 sumpah yang Allah Ta'ala telah mulakan. Sesungguhnya tuan-puan yang saya hormati sekalian, setiap kali Allah bersumpah di dalam Al-Quran, ya, ia pasti ada kena mengena dengan apa yang Allah nak sampaikan selepas sumpah. Yang seperti saya bila bersumpah dengan anda, itu menunjukkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat serius. Puan Yati, kerana kadang ada yang tidak mempercayai apa yang saya mahu sampaikan. Lalu menyebabkan seorang Arab, ya, dia pasti perlu kepada sumpah. Baik, apabila kita baca surah ini, saya mendapati ya sekurang-kurangnya ada 5 faedah. Ada 5 ibrah, ada 5 pengajaran. Yang pertama sekali, ya, huruf A, ya, adanya hari pembalasan. Sebab apa? Kalau kita perhatikan surah ini Allah mulakan dengan buah tin, buah zaitun. Ia merujuk kepada satu pohon, satu pokok yang mana mengalami proses kehidupan bila hujan turun, sedangkan ia berasal daripada tanah yang mati.
ya, olive, iaitulah buah zaitun daripada pohon zaitun. Buah tin, ya, yang mungkin kebanyakannya berasal usul daripada Timur Tengah, khususnya daripada Turki, ya. Ini adalah dua buah ataupun dua pohon yang kita perlu belajar tentang kekuasaan Allah, Puan Yati, menghidupkan sesuatu yang mati, tanah yang mati. Jadi Allah turunkan hujan kerana mana mungkin pohon-pohon ini, ya mungkin kita tak biasa di Malaysia ni dengan tin dan zaitun. Kita mungkin biasa dengan pokok durian, ya, pokok langsat, pokok pisang. Benda sama sahaja. Itulah kekuasaan Allah menghidupkan semula sesuatu yang mati. Engkau boleh lihat di alam sekeliling engkau. Dan menariknya, kalau kita perhatikan, ya, di tiga-tiga tempat yang Allah Ta'ala sebutkan ini, yang pertama tin dan zaitun, para ulama menyatakan ia adalah lokasi, ya, para anbiya terdahulu yang menyampaikan risalah tentang hari pembalasan. Hari pembalasan tu apa, tuan-puan sekalian? Hari di mana manusia mati akan dihidupkan semula. Jadi macam buah tin, buah zaitun. Lihat pula sumpah yang kedua, iaitulah Turi Sinin. Apa yang berlaku di situ? Cuba teka. Apa yang berlaku di Turi Sinin adalah Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah, dan ada tak benda mati hidup balik kat situ? Jawapannya ada. Tongkat Nabi Musa yang dibaling kerana perintah Allah, tongkat daripada kayu mati. Sebagaimana tadi daripada tanah mati, hidup balik menjadi ular. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga kita dapat lihat hadzal baladil amin. Apa berlaku kat sini? Di Makkah. Tidak lain tidak bukan di Makkah. Ada ke benda mati hidup balik di tanah suci tersebut? Tidak lain tidak bukan, ia adalah bumi Makkah itu sendiri kering kontang ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sampai, tetapi bila tinggalkan isteri dan anak tercinta Ismail, baginda mendoakan supaya Allah, Rabbi ja'al hadzal balad aminan, Tuhan berikanlah kepada tempat ini keselamatan dan kehidupan. Lalu muncullah air Zamzam. Air Zamzam tu kita tak tahu daripada mana. Ya, bukan Makkah ni sebelah pantai, sebelah mana-mana laut. Tetapi sampai ke hari ini ia tidak pernah berhenti mengalir sebagai peringatan bahawasanya Allah Maha berkuasa menghidupkan sesuatu tempat yang mati. Ya, Allah Maha berkuasa menghidupkan tongkat yang mati. Maka begitulah kita di hari kiamat nanti. Baiklah Puan Yati dan semua rakan-rakan, kita pergi kepada faedah yang kedua yang bermula daripada huruf L. L ini bagi saya mengajar surah ini, bila Allah bersumpah dengan 3 sumpah, ia mengajar saya letih berdakwah adalah sunnah para anbiya. Okey, perhatikan sekejap apa surah sebelum daripada surah At-Tin. Ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab. Bila kamu selesai sesuatu urusan dakwah, letihkanlah dirimu dengan urusan selanjutnya. Fansab, letih. Natanya surah sebelumnya Rasulullah dididik dengan anbiya terdahulu. Mereka juga penat seperti kamu, sakit fizikal, tertekan mental, dan engkau bukan orang yang pertama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah At-Tin merupakan kesinambungan daripada surah Asy-Syarah yang memberikan isyarat, berita gembira Puan Yati, bahawasanya penatmu adalah penat yang berbaloi insya-Allah, di mana engkau akan dapat lihat kemenangan. Ini harga untuk menangkan risalah tauhid. Dia tak boleh menang kalau kita ni bermalas-malasan, tidak serius, tidak bekerja kuat. Sebab tu kalau kita tengok At-Tin Az-Zaitun tadi, saya telah memetik tafsiran yang menyatakan ia adalah tanah Syam. Tanah Syam alladhi barakna hawlahu.
Tanah Syam yang diberkati, yang mana para anbiya telah diutuskan ke sana, ke sini, ke seluruh negeri, khususnya Palestin itu sendiri. Dan mereka adalah nabi-nabi yang penat dan berdakwah. Sebagian mereka dibunuh kerana risalah yang mereka sampaikan. Yang kedua, Waturi sini, Nabi Musa sendiri kita baca arti penat. Bukan sekadar penat berhadapan dengan Firaun dan rejimnya, tetapi penat mendidik Bani Israel yang penuh dengan karenah. Sakit. Ya, kalau kita tengok cerita Nabi Musa alaihi salam. Ya, lama saya rasa bila pengalaman hurai kisah Nabi Musa ni. Ya, dalam segmen Ibrah dulu-dulu kan Puan Yati, antara Nabi yang paling lama sekali kita hurai. Ya, di dalam segmen Ibrah. Dan akhir sekali Al-Baladil Amin adalah mengingatkan kita kepada Nabi yes, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang berlawan dengan ayahnya sendiri, ya, ketika usia masih lagi muda. Ini semua adalah keletihan para anbiya. Jadi wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. 3 objek sumpah ini, 3 lokasi Allah bersumpah ini mengajar kita, engkau bukan orang yang pertama kalau letih dan penat dalam hal-hal dakwah. Jadi Puan Yati kalau penat mengendalikan urusan program-program dakwah di IKIM, ingatlah ya 3 lokasi yang telah menyaksikan orang sebelum kita sudah penat dan letih. Alhamdulillah. Okey. Yang ketiga, ya, kita pilih huruf T, at-tin, huruf T, iaitulah terbaik untuk tubuh, maka terbaik jugalah untuk roh. Sebab menarik, dalam surah ini Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kamu al-insan dengan sebaik-baik penciptaan. Takwim ditafsirkan oleh para ulama bukan sekadar sempurna kejadian fizikal, tetapi sempurna kejadian internal ataupun spiritual. Takwim adalah kebolehmampuan seseorang itu mencapai potensi ataupun menggapai sesuatu yang mencabar. Takwim adalah kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada Adam AS untuk berdiri. Maksudnya Nabi Adam ni sebelum ditiupkan roh, ia hanyalah sekujur tubuh yang tidur sahaja, mengalami kematian di syurga. Dan bila Nabi Adam bangun berdiri, hanya bila berlaku iaitulah ditiupkan roh. Jadi manusia ni bukan hanya ada tubuh, manusia juga ada roh. Dengan roh lah adanya kehidupan. Dengan roh lah adanya pergerakan. Dengan roh lah malaikat sujud. Kalau tidak ada roh, kita hanya daripada tanah. Kita tidak mulia. Tetapi dengan ditiupkan roh, kita menjadi mulia. Jadi tuan-puan sekalian, Allah sebut dalam surah ni At-Tin dan Zaitun. Maksudnya apa? Ia antara buah-buahan yang paling berkhasiat untuk tubuh manusia selepas buah kurma. Ini kajian sains kata buah yang terbaik, ya, untuk tubuh manusia. Jadi bila Allah sebut sesuatu yang terbaik untuk tubuh, takkanlah Allah tak tahu apa yang terbaik untuk roh. Kalau Allah Maha mengetahui apa untuk sihat tubuh lalu selesa nak bergerak ke sana ke sini, ya. Kalau Allah tahu apa yang terbaik untuk tubuh, Allah pasti beritahu apa yang terbaik untuk ar-ruh. Dan tidak lain tidak bukan, apa yang terbaik untuk ar-ruh adalah apabila manusia benar-benar memberikan makanan kepada rohnya dengan menan daripada wahyu para rasul. Ya, para rasul seperti para anbiya di tanah Syam, At-Tin wa Zaitun, seperti para anbiya Nabi Musa di Turi Sinin, seperti Nabi Ibrahim ya di Baladil Amin, dan Rasulullah SAW keturunan Nabi Ibrahim juga menyampaikan risalah yang bernama Al-Quran. Sesiapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran umpama memberikan makanan kepada dirinya sendiri yang kelaparan kebuluran. Ya, sebab tu Quran turun pada bulan bulan kita berlapar berdahaga. Betul kan? Kita berlapar berdahaga. Simbolik. Ya, di waktu siangnya manusia perlu mencari ya
sebab-sebab untuk mengelakkan kelaparan. Ya, kelaparan tubuh, ya, maka bulan Ramadan kita tidak boleh jamah makanan, minuman di waktu siang supaya engkau faham apa maksud lapar dahaga. Ia bukan tubuh kamu sahaja, roh kamu pun perlukan makanan. Ya, kalau tubuh perlu makan barangkali 3 kali sehari, roh perlu makan lebih daripada itu 17 kali sehari. Lama kan Puan Yati? Lama pula dah. Banyak kan? Sebab kita 17 rakaat sehari. Ya, perlu kita berikan makanan kepada ramai orang yang tubuh sihat tapi tak bahagia, bunuh diri. Kan? Ada orang yang tinggi belajar ilmu, ya, mungkin bergelar doktor, profesor, tetapi tidak juga bahagia. Ada orang cantik tapi tidak bahagia. Ada orang berkedudukan tinggi, pangkatnya besar, juga tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Kerana dia tidak bertemu dengan tujuan kehidupan. Dia tak nampak negara akhirat. Dia tidak memahami risalah para anbiya. Dia tidak memberikan makanan kepada rohnya. Okey. Kemudian kita bergerak kepada yang keempat, ya, iaitulah huruf I. Ya. I ini adalah surah ini, bila saya baca, ia mengingatkan saya, ingat bahawasanya kemenangan semakin hampir. Sebab kalau kita tengok, ya, dalam surah ini Allah memaparkan cerita tentang 3 tempat yang Allah bersumpah, iaitulah bermula daripada At-Tin. At-Tin. Tuan-tuan, surah ni dinamakan dengan surah At-Tin. Para ulama telah mentafsirkan At-Tin adalah lokasi Bukit Judi. Bukit Judi ni disebut di dalam surah Hud di dalam Al-Quran. Merujuk kepada tempat terdamparnya, mendaratnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Surah Hud Allah sebut bahtera baginda mendarat di Bukit Al-Judi. Ya. Tetapi di mana Bukit Judi, wallahu alam, apa yang muncul selepas Nabi Nuh mendarat dengan orang-orang beriman, kita tak tahu apa yang berlaku. Allah tak cerita sangat. Tetapi di dalam surah Hud, Allah sebut wa barakatim minna. Allah beri barakah. Allah beri barakah kepada tempat Nabi Nuh mendarat. Barangkali di Turki. Ya. Salah satu unsur barakah adalah dengan Allah menumbuhkan makanan-makanan berkhasiat kepada orang beriman. Dikatakan oleh para ulama, berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka, antara yang telah ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala, barakah kepada orang-orang beriman, adalah pohon tin, buah tin. Maka, tengok buah tin, ya, pernah makan kan buah tin, puan Yati? Especially kalau ada tetamu yang pulang daripada tanah suci, maka kita dapat rasa, ya, manis, tak manis buah tersebut. Jadi, ia adalah buah yang mengingatkan kita kepada Nabi Nuh. Apa kesudahan perjuangan Nabi Nuh? Walaupun 950 tahun, Allah beri kemenangan. Walaupun 950 tahun, kita tak pernah mampu mencapai kepada usia tersebut. Jauh sekali usia dakwah. Kita tak pernah capai usia 950, takkan 95 pun belum tentu kan. Jadi apatah lagi usia berdakwah. Dakwah sahaja 950 tahun. Jadi surah ini benar-benar mengingatkan kita tentang perjuangan Nabi Nuh alaihi salam yang kerana kesabarannya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, iaitulah mereka yang melakukan dakwah. Mereka yang bukan sekadar beriman dan beramal soleh, mereka menjadi seperti Nabi Nuh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah beri pembalasan di hari akhirat, syurga yang tak putus-putus. So letih kita berbaloi. Allah beri pembalasan bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Dengan memunculkan buah tin kepada Nabi Nuh, buah zaitun kepada para anbiya Bani Israel, ya, sebagai rezeki Allah bila mereka letih mengajar, ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dan kita semua, ya,
sedia maklum bahawasanya ya, ketiga-tiga lokasi yang saya sebutkan tadi merujuk kepada rasul-rasul ulil azmi, ya. At-Tin Nabi Nuh, Az-Zaitun tempat yang menyaksikan perjuangan Nabi Isa, alhamdulillah saya pernah sampai, Mount of Olive, Bukit Zaitun, ya, yang kita boleh lihat kesan-kesan perjuangan Yesus ataupun Yesus Isa ibn Maryam alaihi salam. Wa Turi Sinin tempat perjuangan Nabi Musa, ya, dan Al-Baladil Amin, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima-lima rasul ini mereka telah diberikan Allah kemenangan. Nabi Nuh diberikan kemenangan ke atas orang kafir ditimpa banjir. Nabi Musa diberikan kemenangan ke atas Firaun. Nabi Ibrahim diberikan kemenangan, ya, dengan Allah kurniakan rezeki anak-anak, dan keturunan para anbiya Rasulullah diberikan kemenangan. Jadi ingat, kemenangan semakin hampir ketika kita sulit menghadapi perjuangan. Akhir sekali, Puan Yati, ya, dan rakan-rakan semua, ya, and tu nak ke mana sahaja, jadilah orang yang bermanfaat. Nak ke mana sahaja, ya, jaga diri, jaga SOP, ya, di musim cuti sekolah berbaki lagi ni, ya, jaga diri, jaga SOP. Nak ke mana sahaja, sebarlah manfaat. Jangan sebarkan virus, sebarkan manfaat. Jadilah kluster kebaikan. Saya sebut begini, Puan Yati dan rakan-rakan semua, sebab Allah sebut sifat orang beriman dan orang yang beramal soleh dalam surah ini sebagai orang yang tidak pernah putus pahalanya. Maksudnya, kita tahu ya, seorang itu bila dia meninggal dunia, semua amalan dia terputus, ya, kecuali 3 perkara. Antaranya adalah sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Jadi mudah-mudahan kita orang beriman selalu fikir legasi kita mestilah salah satu daripada 3 perkara tersebut, supaya pahala kita berpanjangan, tidak putus-putus, walaupun kita sudah meninggal dunia, sudah putus nyawa. Dan di akhirat kelak kita mendapat pembalasan yang tidak pernah putus. Sentiasa ada sahaja surprise ataupun berita gembira di dalam syurga, ya. Hari ini kita baca suratul Kahf. Kita lalu ayat-ayat permulaannya, makithina fihi abada. Makithina fihi abada, yang menggambar ke ahli syurga. Setiap saat, Puan Yati, bayangkan Allah maja'alna minhum, sentiasa berdebar dapat nikmat yang tak diketahui. Ahli syurga akan ada satu perasaan makith. Mereka akan duduk dengan penuh debaran. Mana mungkin seseorang ada debaran, akan berdebar kalau dia tahu ada benda baik akan datang. Ya. Baik buruk tu berlakulah, tetapi berdebar kat sini adalah dia berdebar nak tunggu surprise, macam dia anak anniversary kan. Sentiasa berdebar nak tunggu apa nak datang ni, apa yang suami nak bagi ni. Jadi begitulah perasaan ahli syurga. Ghairu mamnun, tidak pernah putus-putus, ya, pembalasan yang nak datang. Jadi untuk supaya tidak pernah putus pembalasan di syurga, jadilah orang yang tidak pernah putus kebaikan pahala daripada apa yang dilakukan di dunia. Sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, dan yang terakhir adalah doa anak yang saleh tidak putus-putus kepada ibu bapanya. Wallahualam, Puan Yati, mudah-mudahan 5 faedah tadi ALTIN dapatlah dicatat oleh semua yang mendengar, diingati, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah, Ustaz. Betapa hebatnya. Walaupun Ustaz kata macam ringkas je 8 ayat, tapi ia memberi sangat terkesan, Ustaz, sebab menceritakan tentang hari pembalasan, ada wujudnya hari pembalasan, manusia akan dibangkitkan sebagainya, dan paling penting juga kita semua sebenarnya sedang menuju kejayaan. Macam kita solat kan, azan tu, kita sedang menuju kejayaan. Hayya 'alal falah. Yang penting kita kena taat pada Allah SWT. Ustaz, kita sampai hujung, Ustaz. Sedikit titipan pesan Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita untuk surah ini. Silakan. Surah At-Tin merupakan surah yang Allah Ta'ala letakkan selepas surah Ad-Duha dan Asy-Syarah. Barang siapa membaca ketiga-tiga surah ini, ia bernada berita gembira daripada Allah kepada Nabi SAW. Jangan berduka, wahai Rasulullah. Ad-Duha, cahaya matahari pasti muncul selepas kegelapan malam. Surah Asy-Syarah, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan angkat namamu sampai ke akhir zaman. Dan datang surah At-Tin, kami akan kurniakan kenangan sebagaimana nabi-nabi dahulu. At-Tin, Az-Zaitun,
Di sini al-balad al-amin, rasul ulil azmi, diberikan kemenangan. Jadi sepatutnya apa yang berlaku kepada kita adalah keyakinan bahawasanya apa musibah yang terjadi tidak sia-sia. Allah sedang mendorong kita kepada kemudahan, kesenangan, cuma ia terjadi lagi pada waktu sekarang. Bersabar semua ya, dengan musibah yang berlaku dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Puan Yati. Barakallahu fiik wa fiikum. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua Allah kurniakan keberkatan. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu depan insyaAllah untuk tadabbur surah seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Kisah-kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiyah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, masya-Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh gemilang Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Solihin, bersiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Asas dan akar umbi pendidikan dan tujuan pendidikan bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi asasnya, haknya ialah pembentukan watak seseorang menjadi insan yang mulia. Dan watak itu dia tak kekal baik senantiasa. Kerja untuk pastikan watak kita itu merupakan watak contoh teladan adalah usaha sepanjang hayat. Sebab seseorang tu dia boleh baik pada satu ketika, kemudian salah pengaruh, dia jadi kurang baik. Jadi usaha untuk membentuk watak sasih yang mulia adalah usaha yang berterusan. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Semasa Radio IKIM mula bersiaran pada tahun 2001, Malaysia baru saja beberapa tahun melangkah masuk ke era teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi membincangkan isu-isu berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi dari perspektif Islam, rancangan IKIM.com telah bersiaran semenjak awal penubuhan Radio IKIM lagi. Rancangan ini ke udara pada setiap hari Selasa, Khamis dan Sabtu pada pukul 10.30 pagi antara tahun 2001 sehingga 2007. Antara konsep yang dipelopori menerusi rancangan ini ialah konsep tekno-da'i, iaitu golongan pendakwah yang memanfaatkan teknologi bagi tujuan menyampaikan mesej berkenaan amar makruf nahi mungkar. Walaupun kini rancangan ini tidak lagi bersiaran di Radio IKIM, namun bagi pendengar-pendengar setia Radio IKIM semenjak awal penubuhan, pastinya IKIM.com merupakan antara rancangan yang terus diingati. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh kemasyhuran. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh wang dan kekayaan. Ada benda yang menyebabkan manusia ini kalau dia tak ada benda itu, maka dia nak kalau boleh hari ini juga aku nak mati.
dia tak mampu lagi nak hidup walau sampai pada hari esok. Maknanya Masya Allah, dunia ni sakit, dunia ni kaca, dunia ni seperti sekam yang masuk dalam paru-paru kita, seperti kaca-kaca yang masuk dalam seluruh rongga-rongga kita. Sakit sehingga kita tak mampu nak hidup sampai pada hari esok pun. Rupanya yang tidak adalah ketenangan. Mungkin kita ada hiburan, mungkin dia ada kekayaan, tetapi dia tidak mendapat ketenangan. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasa sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasa. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Sempena sambutan Hari Malaysia, IKIM akan mengadakan jualan diskaun 40% bagi buku tahun 2016 hingga 2021 hanya pada 16 dan 17 September 2021 sahaja. Layari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee, cari IKIM Jarak Niaga. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Jangan membaca sampai koma, tetapi bacalah sehingga titiknya. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi Aspirasi 10.1 edisi Jumaat bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Ada yang tanya-tanya tadi, apa peraduan inspirasi negaraku? Mudah saja, anda follow Instagram ikim.my ataupun Facebook IKIM FM untuk anda sertai peraduan inspirasi negaraku. Muat naik video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan sebagainya. Dan yang paling penting, ada caption yang menarik di Instagram dan juga Facebook anda beserta tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Anda berpeluang untuk memenangi hadiah eksklusif berupa produk daripada Marvel Care, Mitsu, Azima Care serta voucher pemeriksaan kesihatan sumbangan Hospital Pakar Al-Islam yang berkonsepkan hospital mesra ibadah memberikan perkhidmatan dan rawatan kesihatan dengan charge yang berpatutan. Untuk maklumat lanjut layari www.ikim.my. Baiklah, untuk sahabat pendengar, tadi telah bersama-sama kita ikuti rancangan tadabbur untuk surah At-Tin bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman. Anda boleh ikuti kembali perkongsiannya ulangan pada hari Ahad 6 suku pagi, ataupun sekarang pun boleh pergi ke FB ataupun YouTube channel IKIM. Di situ ada videonya untuk anda tonton kembali, insya-Allah. Untuk sahabat pendengar, kita selepas ini kita ada perkongsian berita IKIM jam 12 tengah hari. Kita ada laporan khas juga yang telah pun disediakan oleh rakan setugas di unit berita. Sejurus selepas itu kita ada perkongsian Sains Islam bersama dengan yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh. Dan menarik hari ini, Dr. Syekh akan kongsikan berkenaan dengan pencegahan. Sekarang kita berada dalam keadaan pandemik kan, tak lama lagi nak masuk fasa endemik. Bagaimana cara untuk kita memastikan fasa endemik itu berjaya dengan pencegahan, dan bagaimana Islam menyatakan tentang pencegahan ataupun wiqayah ini, insya-Allah kita akan kongsikan nanti pada pukul 12.15 tengah hari. Untuk anda yang ke mana-mana, teruskan kesiapan bersama dengan Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Dari seorang hamba yang dhaif,
nyata keinsafan yang mengalir di malam sepi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mastina Alias dalam berita IKIM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan khas ke United Kingdom mulai hari ini hingga 27 September. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan